محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الكتاب وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diberi ruangan untuk hadir dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini tidak syak lagi adalah majlis yang sangat bererti dan majlis yang kita kata bahawa kita sedang menunaikan satu tuntutan bahawa maknanya kalau orang tanya kita waktu kita semayang maghrib tadi maka pasti kita akan jawab kata semayang maghrib itu wajib. Kalau orang tanya kepada orang perempuan apa dia tutup aurat, maka mesti orang perempuan berkata pasal tutup aurat itu wajib. Tapi kalau orang tanya kita apa kita mari mengaji, apa kita mari kuliah, apa kita mari ke ceramah-ceramah, majlis-majlis ilmu, jarang kita dengar orang kata sebab hukumnya wajib. Walhal menghadiri majlis-majlis ilmu adalah bahagian daripada menunaikan tuntutan fardu ain. Walakul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tak mana hadis ni kita nak letak di dalam keseluruhan hidup kita. 24 jam setiap hari masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, mana kita nak letak kata Rasulullah belajar ilmu itu satu kefarduan atas orang Islam lelaki dan perempuan. Mana kita nak letak benda ni? Sebab kita kembali kepada Allah, jawapan mana kita nak beri? Menuntut ilmu itu satu kefarduan atas orang Islam lelaki dan perempuan. Sebabnya di ilmu itu wajib kata orang. Tinggal lagi wajib itu bukan semua jenis ilmu. Satu je, tapi ngaji wajib. Pasal nak jadi mufti pun apa dia kena pada ilmu ni pun. Adakah setiap orang kena mengaji sampai jadi mufti? Tak. Itu yang ulama cuma faham wajib tu tak wajib. Cuma dia faham apa? Ilmu setakat mana yang kata wajib itu? Ilmu yang kalau kita tak mengaji maka cacat dan ibadah kita. Ilmu yang kalau kita tak mengaji akan jadi tak sah semayang kita. Segala ilmu yang berkaitan dia seperti ini, hukum belajar ni adalah wajib. Pasal apa? Dia akan bawa kepada tak sah semayang. Contohnya kalau dalam bab semayang apa? Bab sujud. Contohnya wajib untuk orang itu ketika sujud di atas 7 anggota sujud. Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 daripada perut jari jemari kaki kanan dan kaki kiri. Walau sebahagian kaki kanan dan sebahagian kaki kiri. Berarti sab'atu a'dha, 7 anggota itu adalah 7 yang disebutkan tadi. Berapa ramai orang semayang dia tak lipat kaki ketika sujud? Saya tak tahu. Dia tak lipat kaki dia ketika sujud. Bahagian daripada kaki kanan, kata sebahagian ulama, berbahasa ulama kata, dia kata kalau tak dapat pun, kalau tak ada uzur lah. Kalau uzur tu lain cerita. Kalau tak ada uzur, tak dapat pun, mesti ada kaki kanan dan kaki kiri walau sebahagian, kena lipat gitu. Berapa ramai orang semayang ketika sujud memang dia tak lipat kaki dia. Jadi ulama kata apa? Imam Nawawi tu 7 anggota sujud itu hukumnya wajib diletakkan di atas tempat dia semayang. Ini Imam An-Nawawi kuatlah bila bertemu Imam Nawawi dengan Ar-Rafi'i, didahulukan pandangan Imam Nawawi. Imam Rafi'i dia kata memadai yang diletakkan itu, yang wajib itu adalah dahinya sahaja. Itu Imam Ar-Rafi'i. Tapi Imam Nawawi nak mesti letak waktu sujud itu, mesti diletakkan 7 anggota sujud di atas tempat dia duduk itu. Jadi ilmu yang seperti ini wajib untuk hukumnya.
Kalau tak mengaji jadi macam cacat semalam. Taharah. Tak. Taharah. Orang tak mengaji macam mana nak pindah baju yang bernajis? Memanglah. Kita kalau tak mengaji dia berjasa. Pasal apa? Pasal dia semayang tak usah. Dia pindah baju tambahan akhir zaman ni. Maksudnya dengan teknologi yang canggih, orang basuh baju pakai washing machine yang auto, yang automatic. Maknanya bawa baju, campur dalam tu baju yang bernajis dan juga baju yang suci, yang kotor. Maknanya dia suci tapi dia kotor. Tapi dalam masa yang sama dia masuk buat sekali baju yang bernajis. Dia letak sabun, lepas tu dia letak air, lepas tu mesti basuh pusing, buat apa? Pusing, buat keluar air, masuk pula air. Lepas tu pusing lagi, buat keluar air, masuk air. Akhirnya dah sekali sampai di spin. Dia ambil baju tadi guna. Lepas tu antara baju itu adalah baju yang diguna pakai untuk sembahyang. Yang semayang dia nak kepada kesucian, bukan kebersihan. Beza. Dalam beribadah dia nak kepada kesucian. Kita semayang pakai pakaian kerja yang busuk, yang berdaki, tapi suci, tak kena najis, sah semayang kita. Tapi pakai pakaian yang bersih, wangi, tapi tak suci, hukumnya tak sah semayang kita. Itu beza dia. Pasal dalam semayang berhajat kepada kesucian. Mesin basuh auto, bersih tapi tak suci. Pasal tak lalu kepada satu proses dalam nak menyucikan pakaian yang bernajis, tak boleh tidak untuk dicucur air lalu. Bahasa kitanya bagi cucur air lalu, kena mari air daripada atas dan dilalukan kepada setiap pakaian bernajis. Tambah kalau kita basuh campur pakaian najis dan suci, bersih. Tak, lagi dah campur asalnya orang yang kata tak najis tu jadi najis sebab apa? Sebab dia duduk di dalam satu tempat bercampur dengan pakaian bernajis, dalam air yang tak cukup 2 kolah, semua jadi najis. Semua jadi najis pakaian basuh. Jadi pakaian tu kita tak ajar orang rumah kita. Orang rumah kita pun basuh berapa tahun dah gaya begitu. Ada bilasan sama ada sebelum basuh atau lepas basuh. Bilas sebelum basuh pun tak apa dah. Bilas sekarang dia pakai benda ni. Basuh biru air sabun tak apa, baru masuk. Ataupun selepas basuh. Kita tak ada rumah kita gini. Maka yang basuh baru kita rumah kita. Kita buat mari semayang pakai pakaian yang dia basuh buat kata tak dibilah hari. Tak. Jadi apa hukum semayang kita? Baiklah kita kata apa? Kita kata saya tak tahu sah tak semayang selepas kita tahu. Sekarang ni saya tak tahu, tapi selepas kita tahu agak-agak apa hukum semayang yang berlalu sebelum ini, yang kita pakai baju tu pak peseng macam tu ketika mana kita menunaikan semayang. Kalau tuan-tuan nak tahu jawapan dia, tuan-tuan bayangkan sekarang ni tadi tuan-tuan semayang maghrib. Tak, tuan-tuan semayang maghrib. Sekarang ni baru tuan-tuan sedar kata kain yang tuan-tuan pakai ini rupanya kain yang bernajis, salah pakai kain. Sekarang ni baru sedar. Agak-agak keduanya hukum semayang maghrib tuan-tuan tadi kena ulang balik ke kita settle lah? Wajib kena ulang balik. Kalau sedar lepas isyak, baru sedar balik rumah, baru sedar Allah, kain yang pakai ni adalah kain yang bernajis. Apa hukum semayang maghrib dan semayang isyak? Hukum semayang maghrib kena qada balik pasal dah keluar waktu, dan hukum semayang isyak kena ulang balik pasal dalam waktu. Dah tak tahu? Kalau tak tahu terus tak apa. Kalau lepas tu baru tahu ada hukum semayang selama ni. Hukumnya dari segi zahir dah. Dari segi zahir, pengajian fiqh, dia kata tak sah semayang kita selama ni. Tapi hubungan dengan Allah pula, apa yang Allah Ta'ala tentukan itu Allah punya kerja lah. Kalau Allah Ta'ala nak beri kemaafan, Allah Ta'ala boleh jaga, harus bagi Allah. Dia nak beri kemaafan pun alhamdulillah, dengan sebab kita taubat. Tapi dari segi zahir, kalau orang tanya kita,
Mana semayang saya dalam Malaysia? Saya dah pakai pakaian yang bernajis sama. Baru sedar ni. Dari segi zahir hukum, dia kata tak sah. Dia kata mana? Lepas tu bagi nampak, kena kotak berlaku. Seorang ulama di Hadramaut, tempat anak ngaji dulu. Dia orang ulama Hadramaut ni, dia pakai serupang panjang 12 hasta biasanya. Dia 12 hasta. Jadi serupang yang panjang ni biasa ditukar 3 minggu sekali. Pasal serupang itu hanya digunakan pada majlis-majlis saja. Dia mari keluar nak mengajar, dia pakai. Dia nak pergi majlis-majlis ceramah dia pakai. Dia nak pergi ke sekolah dia pakai. Bila di rumah dia cabut. Serupang tu dia cabut. Sekali dengan piah dia pakai piah lagi. Di tandang, nak di kebun, nak di mana. Jadi serupang tu tak kotor lah. Pasal hanya digunakan dalam majlis-majlis. Jadi biasanya lepas 3 minggu boleh pecah. Untuk diganti dengan serupang lain. Pecah tu ketika dia nak buka di lintang satu-satu tadi, dia mendapati di celah-celah di lintang itu ada bangkai semut. Bangkai semut yang terlekat di celah-celah di lintang 12 hasta. Bila sedar, selepas 3 minggu waktu nak ganti balik celah, tengok ada bangkai semut terselit celah tadi. Lalu dia kodok balik semayang dia yang dalam tempoh 3 minggu. Sebab dia kata yakin dah ini bangkai semut ni datang waktu mula-mula dia balik dulu. Jadi bangkai semut ni ulama kata bukunya najis bangkai kan. Dia hanya dimaafkan dalam bak air saja. Tak maaf dalam bak semayang. Jangan salah faham. Betul, dimaafkan. Dia kata bangkai semut dimaafkan. Binatang yang tak mengalir darah dimaafkan. Di dalam bak dia, dalam bak air. Semut masuk dalam air minum kita, dalam air teh kita. Tak, patutnya najis lah, patutnya. Pasal apa? Sebab air tak mengandung kolam. Dan semut bakar itu hukumnya najis. Patutnya najis, tapi dikecualikan. Itu je. Dimaafkan. Buang semut, minum air itu. Boleh. Pasal ada hadis yang kata Rasulullah SAW, bila masuk lalat dalam air dia celup dulu sekali. Kemudian lepas celup baru dia asap. Kata Rasulullah, kerana lalat itu dia ada 2 sayap. Sayap yang belah kanannya adalah membawa penawar. Sayap yang belah kirinya adalah membawa racun. Bila masuk lalat di dalam cawan kamu tenggelam dulu sekali baru buang. Ni orang tak buat ni, orang kata diri. Tak. Tapi ada hadis tu. Hadis ni lah yang Imam Syafi'i istinbat ambil hukum ni, menunjukkan kata binatang yang tak mengalir darah dalam badan dia dimaafkan kalau jatuh dalam air yang tak cukup dulu pada. Sebab patutnya air tak cukup dulu pada. Bila masuk najis tadi. Walaupun tak berubah. Air seberdi jatuh sebutir air cicak. Najis dah, mana berubah air? Patutnya air bila masuk semua patutnya najis. Tapi tak, itu dikecualikan. Tapi tak dikecualikan dalam bab semayang. Semayang kalau ada bakar semut, bakar mana bekas semut hidup, semut yang mati mengangkat ibadah kita. Pas semayang baru sedar hukumnya, hukum kita menanggung najis. Ini pengajian dalam bab taharah ni maknanya hukumnya wajib. Saya nak cerita tadi masuk dalam ilmu-ilmu yang wajib untuk kita belajar. Ini fiqh. Inilah fiqh af'alul mukallafin. Perbuatan orang-orang mukallaf. Perbincangan tu. Kalau dalam i'tiqad itu panggil ilmu tauhid. I'tiqad. Bak yakin Allah itu ada. Bak yakin kata Allah itu Maha Kuasa. Ini i'tiqad. Af'al perbuatan mukallaf ni. Mandi janabah, berpuasa, semayang. Ini orang panggil bab hukum yang berkaitan dengan fiqh af'alul mukallafin. Perbuatan orang-orang yang mukallaf. Jadi pengajian yang seumpama ini yang wajib kita kena belajar, tuan-tuan. Kena ajar anak isteri kita. Kalau mampu wajib kata. Wajib kamu bila tahu dan wajib untuk kamu ajar kepada anak isteri kamu. Ajar. Kita mampu dah ajar dia, mampu kita ajar dulu. Kalau tak mampu,
kita wajib kena sediakan kelas-kelas. Siapa ada ustazah tu mari rumah kita, tak mampu nak bagi tu, sediakan kelas-kelas yang boleh dia hadir, kuliah-kuliah muslimat yang boleh untuk dia hadir, dan dia belajar bab fiqh, bab tauhid, bab tasawuf, ilmu-ilmu yang boleh menyebabkan kalau kita tak mengaji, kita boleh jatuh dalam perkara yang haram. Ilmu tu rupanya wajib. Apa? Ilmu tasawuf. Kalau kita tak mengaji bab ilmu tasawuf, kita banyak satu kubur dengan orang. Tak mengaji ilmu tasawuf dah menyebabkan kita banyak su'uzon dengan manusia. Tak mengaji ilmu tasawuf dah, kita banyak memandang rendah terhadap manusia walau dalam hati. Ini masalah-masalah hati. Bab tazkiyatun nufus ni boleh baca kitab-kitab ulama-ulama tasawuf. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Boleh baca kitab Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Semua dia cerita pasal masalah-masalah hati, penyakit-penyakit hati, orang yang tidak menjaga lidah. Ini kalau tak mengaji boleh menyebabkan, dia kata apa? Kata seorang ulama tasawuf yang masyhur, Syekh Ibn Athaillah, dia kata apa? Orang yang tak mendalami ilmu-ilmu tasawuf ni, dibimbangi dia di akhir hayatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, sebab dia tak tahu kata dia selama ini berada dalam dosa-dosa besar. Pasal apa? Dia tak jaga lidah, tak jaga mulut, tak jaga hati. Dia tak tahu, dia tak sedar. Orang kalau dia buat dosa, dia tahu, senang dia tak bertaubat. Tapi bila buat dosa, tak sedar kata benda itu dosa. Ini lagi bahaya. Kalau kita buat dosa, alhamdulillah, istighfar, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tapi buat satu dosa dalam keadaan dia tak tahu kata yang dia buat itu dosa. Apa dia kata apa? Dia kata orang yang lam yatadallal fi hadhihi al-ulum, orang tak mendalami ilmu ni, wa yusiru 'ala al-kaba'ir wa huwa la yadri, dia terus dalam dosa-dosa besar dalam keadaan dia sendiri tak tahu. Kata Syekh Ibn Athaillah Iskandari dalam kitab ni Al-Hikam. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini tuan-tuan kena ngaji. Ilmu yang kalau kita tak ngaji, kita jadi jatuh dalam perkara yang haram. Ilmu muamalah hari ni, riba. Riba, berapa ramai orang Islam masuk terjatuh dalam riba? Allahu Akbar. Ramai mana orang Islam yang jatuh di dalam bahana riba? Dipinjam 10 minit lah, RSB easy loan, 10 minit beri IC, beri apa slip gaji dalam tempoh 10 minit, terus dia keluar. Cuba tanya, ni pinjaman dia ni conversional dia, bukan perbankan. Conversional ni confirm riba. Kullu dardin jarra naf'ahu lil muqrib fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada mengalir faedah kepada pemberi pinjam, tu bank ni hak conventional ni, hak kita kata jadi riba ni. Pasal dia seolah-olah macam tukang beri pinjam duit kita. Kita nak beli kereta baru, kita tak mampu beli cash, kita nak pinjam dengan bank. Kalau nak mudah faham, nak beli kereta baru tapi duit tak ada, dipinjam dengan bank. Baik, bank kata saya boleh beli kita. Bank tengok dulu kereta dia agak-agak berapa harga, dia pun beri pinjam kita. Berapa harga kereta ni, dia akan terus beli dengan syarikat kereta. Dia terus beli dengan potong bank 3. Maknanya dia kata apa? Saya bayar dulu, lepas tu awak kira hutang dengan saya. Jadi bank ni dia beli kereta tu RM60,000. RM60,000 je. Tapi bila awak nak bayar ni, awak bayar harga apa, 500 kata, RM550 sebulan. RM550 sebulan dalam tempoh 9 tahun. Kita kali tengok, RM550 sebulan tu kali dalam tempoh 9 tahun, dapat tak harga kereta asal RM60,000? Tak dapat. Dia akan jadi barangkali RM75,000. RM15,000 tu dah munafaat kepada pemberi pinjam. Siapa? Bank. Munafaat kepada muqrid. Muqrid maknanya pemberi pinjam. Pasal tu kita tak mau bank konvensional. Jadi kena ngaji nampak ni. Ada perbankan masih lagi mengekalkan sistem Islam.
Macam bank Islam. Bank Islam ni kita tak panggil tak panggil pinjam dah. Kita balik dengan dia. Itu beza. Yang bank selagi hak konvensional, dia beri pinjam duit, dia tak beli kereta. Dia beri pinjam duit kita. Nak ambil duit, dia bayar kereta. Tolong ni. Nak ambil duit ni, dia bayar kereta. Berapa nak? 60,000. Nak ambil. Tolong gitu. Nak ambil 60,000, dia beli. Awak bayar RM550 sebulan, dia tempoh 9 tahun. RM75,000. Kita setuju. Setuju atas faedah yang akan diterima. Ada pun bank Islam, dia kata dia jual beli. Kita nak beli kereta, kita jumpa dia. Bank Islam, saya nak beli kereta. Harga berapa? Harga RM60,000. Tak apa, saya beli dulu. Dia gitu. Kereta jenis apa? Persona. Saya beli dulu. Bank Islam beli. Dia beli harga tu pasal dia bayar cash. Bank ni dia bayar cash pasal dia banyak duit. Dia belilah harga RM60,000. Lepas tu dia jual kita juga. Dia nak beli kereta dia, dah beli dah ni. Saya jual kat awak RM75,000. Nampak? Sama je. Yang konvensional tadi jadi RM75,000 juga, tapi dia takkan bawa RM75,000. Dia tambah setiap bulan bayar RM550. Ni dia beli siap-siap RM60,000. Kata dia cover kita, saya nak jual kat awak. Berapa? RM75,000. Dia tambah siap-siap. Jadi kita harus setiap bulan ni, saya tak boleh bayar cash, saya tak mampu. Okey, bayar setiap bulan. Okey, bayar setiap bulan ni berapa? RM550, RM600. Okey, RM600 ni nak berhabis banyak mana ni? Nak berhabis ke jumlah RM75,000. Tak ada lah riba. Itu dia. Tak ada lah riba. Pasal apa? Kita tak ada. Kita hutang RM75,000 dan kita nak bayar RM75,000 cuma secara angsuran. Konsep dia tu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau kita beli barang, kita nak jual lebih, boleh ke tak? Boleh kan? Kita pergi beli barang kat Thailand, jersey murah-murah. Banyak orang buat bisnes. Jersey main bola ni murah-murah di Thailand. Dia beli di Thailand. Masuk di Pahang, dia jual. Dia dapat sana selah RM7, RM8 dia. Dia jual sini RM20. Boleh ke tak? Boleh. Tak ada lah. Orang pun tahu kata, boleh. Tapi orang nak beli tak? Nampak? Sama juga kita tahu dah bank Islam ni harga kereta RM60,000, bank Islam jual RM75,000. Kita nak beli juga. Pasal tak tahu kita nak beli. Tak sabit dengan bank Islam lah. Itu konsep dia. Kalau konsep pinjaman loan peribadi, dia orang Islam ni, dia kebanyakan bank Islam. Cuma bank Islam sekarang ni dia ada konsep baru dia buat. Saya tak berapa nak bilang lagi konsep yang baru dia. Tapi kalau itu yang digunakan pakai oleh perbankan-perbankan Islam kalau nak buat loan peribadi, dia jual kepada kita satu, dia macam kita lah, kita beli pinjam, tapi dia jual kepada kita satu aset. Aset ni satu benda yang dia punya tak bergerak, dia tak orang kata dia bukan cemah dah. Benda yang harga pasaran harga ni dia tetap. Aset tu kita tak nampak tapi kita tanda tanya. Kita setuju. Dia kata ada satu aset, kita nak pinjam loan berapa? RM60,000. Okey, ada satu aset ni harga dia RM60,000. Dia jual kepada kita. Tak, kita bagi duit, kadang-kadang kita bagi duit balik ke dia. Pasal dia jual kepada kita aset, duit dah bagaimana? Duit tu kita pinjam ke bank, dia pinjam. Apa dia aset? Kita bagi balik duit, dia bagi kita aset. Lepas tu, aset ni kita jual semula. Dia berlaku ada dua kali situ. Aset ni kita jual semula atas tetap. Aset tu maklum, jual beli benda yang maklum. Cuma kita kadang kita tak baca betul-betul agreement. Cuba baca. Aset tu hanya maklum, benda yang jelas, benda yang dijual tu. Jadi dalam loan peribadi pun sebenarnya tak boleh pinjam dah. Sebenarnya jual beli di sini. Hakikatnya akad jual beli. Ini kalau kita faham dari segi fiqh muamalah lah. Kalau kita nak warak, yang warak sekali. Kalau dalam bab warak, memanglah kita kata apa? Memang susah lah kalau gitu. Dalam bab kalau kita nak ambil pandangan yang paling kuat, Syekh apa dia ni
yang kata seorang ulama di England, ada tahun lepas Imran Hussein. Syekh Imran Hussein ni pakar muamalah. Dia ni memang tolak habis dengan Islam. Dia kata bank perbankan yang diguna pakai oleh bank Islam, dia kata backdoor riba, maknanya jalan belakang untuk masuknya riba. Ini syadilah dia punya kajian dia. Cuma kita sebagai umat Islam, khususnya yang hidup di akhir zaman, jadi kalau kita mengaji bab muamalah, khususnya yang hidup di akhir zaman, paling tidak itulah jalan. Paling tidak ada perbankan Islam. Itu sehabis-habis warak. Maknanya kalau nak warak lagi, beli kereta cash. Itu hak paling power sekali maknanya. Paling power sekali. Beli rumah sebutir sebiji, bayar 200,000. Itu paling power sekali. Paling power sekali. Kereta, jangan tak pakai kereta. Pakai kereta hak second hand ni, kereta hak buruk dipakai. Itu yang paling warak sekali. Tapi tak boleh tidak, sekadar mana, jangan sekali terjebak dalam bahana riba. Jangan. Hak yang confirm kata benda tu riba, tak ada ikhtilaf ulama dah. Kata tak ada pandangan ulama dah, tak ada ni. Ini ijtihad. Ijtihad boleh pakai. Kalau ikut hari ni, kalau kita tak pakai ijtihad, bagaimana zakat pendapatan? Pasal tu kita bayar zakat pendapatan. Kalau kita kata dah, saya nak pakai hak Islam betul-betul, hak asal dulu. Lepas tu yang kita bayar zakat pendapatan, kita bayar atas dasar tu. Zakat pendapatan tak pernah disebutkan oleh mana-mana ulama lagi tak. Tetapi ijtihad Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dr. Yusuf Al-Qardawi punya fatwa dan diguna pakai oleh majoriti majlis-majlis agama Islam di atas dasar kemaslahatan umat Islam. Hari ni banyak kutipan, tak kira lah kita bayar mana, tapi maknanya banyaknya yang boleh bantu kepada orang susah, tidak lain adalah daripada zakat pendapatan. Kalau dah lagi nusus, mari mana zakat pendapatan tak wajib, tapi fatwa dan melihat kepada kemaslahatan. Kalau kita nak pakai betul-betul dari Islam, mana sah kita bayar zakat fitrah hari ni? Zakat fitrah patutnya Imam Syafi'i kata beras kena bayar beras. Berapa banyak tu Amir nak ambil beras, tak layak dia nak ambil beras banyak-banyak sangat. Berapa banyak beras nak kubur, nak pergi bawa beras. 4 cupak beras untuk satu kepala. 4 cupak beras, banyak dia nak buat. Ikut Imam Syafi'i kata tak terima, saya tak terima beras, saya tak terima duit. Tak boleh, dia punya nilai, tak boleh nilai. Barang dia beri barang. Zakat kambing kita keluar kambing. Zakat emas kita keluar emas, tak ada keluar nilai. Ini mazhab Syafi'i ni. Baik betul-betul ni. Tapi masalah orang susah. Zaman dulu orang bayar zakat fitrah pakai beras, tak apa. Beras ini boleh jadi satu nilai yang boleh ditukar-ganti. Kita tengok masa. Jangan bukan kita tengok peredaran zaman dah. Bukan tengok kata mana pula hukum, tengok peredaran dah. Tengok kepada kemaslahatan, maslahah amat. Zaman dulu kalau orang beri, orang kita bayar orang miskin terima beras tu dia boleh buat beli baju. Beras dia boleh beli makanan. Beras dia boleh beli bread. Sekarang ni beras tak ada. Orang miskin kita bagi dia beras sampai dia tak tahu apa dah beras tu. Mak Hafiz kata Ustaz Teku baru ni. Tak. Sampai dia pula nak bagi menyumbang ke sekolah kita. Kata Ustaz nak beras dah pandang dah beras ni. Dia teruk dah. Dia pula jadi tukang sumbang. Pasal apa? Pasal semua orang pakai bagi beras. Dia pakai bagi beras. Jadi dia penyumbang tak. Ustaz tolonglah mari ke sekolah saya ni, tak tahu tak mana dah sampai gitu. Jadi seram pula sekolah dia. Jadi kau sepoh sekolah dia. Kenapa? Tolonglah mari ambil, marilah. Tolong kabur lagi ke mak Hafiz tu lagi faham ni. Oh dia pula jadi macam bagus penerima. Jadi penyumbang pula. Pasal apa? Tak tahu tak mana. Semua pakai bagi beras. Jadi hari ni melihat kepada kemaslahatan Islam lah kita pakai dengan pandangan mazhab-mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah yang membenarkan nilai. Pasal apa? Bila beri ke orang miskin itu duit,
maka bukan hanya sekadar makanan, bahkan keperluan pendidikan. Keperluan pendidikan anak dia, keperluan asasi dia, handphone, apa nak pakai, keperluan-keperluan yang berkaitan dengan diri. Fik ni lama-lama dia makin meluas. Pasal apa? Mengikut peredaran zaman. Fiqh ni tak boleh pegang rasa kita. Pasal apa? Dia makin berkembang. Satu adanya fatwa. Kalau kita ambil bab jual beli, mazhab Syafi'i jual beli, tak, jual beli mazhab Syafi'i ni tak sah, melainkan setelah benda yang kita nak jual tu ada depan mata. Siapa dia hari ni dia beli rumah, start bayar, rumah tu siap sebuti je, baru start dia bayar. Mana ada orang tengah-tengah naik tapak tu orang bagi dah, orang bagi dah deposit. Hari mana ni Imam Syafi'i kata tak sah ni? Ini orang panggil masuk dalam kategori jual beli benda yang tak ada. Orang nak beli burung merpati ni, kita ada beli burung merpati tapi terlepas kata. Orang nak beli burung merpati, kita kata ada ni harta haram, nak dia sekor atau aku kata. Seolah-olahnya benda tak ada lagi. Mana sah? Kita taklid mazhab Imam Malik. Kenapa Imam Malik membolehkan jual beli benda yang tak ada, tapi agreement dia kuat. Wajib ada ijab dan qabul dalam jual beli. Wajib mazhab Syafi'i. Ijab qabul kan, macam wajib ijab qabul dalam nikah. Dalam nikah kan wajib ijab qabul tak? Aku nikahkan nikah sekian-sekian, lepas tu wajib kena ada qabul, aku terima nikah ni. Dalam jual beli wajib kata Imam Syafi'i macam nikah. Pasal tu kalau kita perhati, orang-orang tua masih duk pegang benda ni. Orang tua, kalau kita dah lepas budak tu tuan kedai tu bagi ke dia gandum, dia mesti khabar beli mesti khabar. Kadang geng-geng muda ni marah pula, dah pakcik beli dah takkan curi dia marah pula. Orang tua jaga betul benda ni. Pasal apa? Ijab dan qabul tu wajib. Mana boleh dalam nikah, bila pak mentua kita kata aku nikah pada kita pun senyap je. Sebab apa? Dah takkan tak terima, mesti terima, takkan salah lagi. Mana boleh begitu? Orang tua cukup jaga ni. Saya beli, saya jual. Saya beli, saya jual. Saya beli, saya jual. Pasal benda tu wajib bagi masyarakat. Hari ni berapa lama orang beli kabar saya beli, saya jual. Tak sah pada itu. Jual beli kita jadi jual beli yang tak sah. Syafi'i tak sah. Tapi taklid pada mazhab lain. Mazhab Imam Malik ada di sana nama bai'un mu'aqqad. Jual beli tanpa ada suara ijab dan qabul. Pasal apa? Melihatkan suasana juga. Hari ni jual beli, macam mana kita nak ijab qabul? Ada tukang beli yang tak ada tukang jual. Hari ni punya muamalah. Tukang beli je ada. Bila kita pergi kat mesin jual item RM1.20, kita kumpul RM1.20, kita beli ke siapa tu? Beli ke mesin. Takkan kita nak khabar mesin, saya beli. Payah pula MPK kena buat jawab pula, saya jual. Suara mesin keluar. Dah mesin mana boleh pakai? Mana boleh dikatakan sebagai apa simptom seorang. Kita suruh anak kita kecil, tak mengaji tu, dia beli rokok kedai, mana sah? Dia buat duit, apa suruh beli, mana sah? Pasal tu benda yang tak memayi semua tak sah. Azan tak sah pakai azan radio. Kalau dia dah malas sangat pasal radio, dia buat azan. Sah tak azan? Tak sah. Sebab apa? Dia kata kalau yang budak tak mengaji pun tak sah, apatah lagi benda-benda yang langsung, bukan jisim, bukan manusia, bukan orang. Oleh demikian, pengajian-pengajian yang seperti ini tuan-tuan perlu untuk diperhatikan. Itu satu. Yang kedua, berhubung kait dengan fiqh juga, saya nak ceritanya, iaitu perbahasan fiqh kita adalah berkait dengan fiqh mazhab Imam Syafi'i. Ini nak tanya sebab Imam Syafi'i adalah salah seorang daripada imam-imam mazhab yang empat yang telah diiktiraf oleh sekalian ulama-ulama, jumhur ulama daripada zamannya dan juga pada yang selepasnya. Diiktiraf, kata marji', tempat kembalinya ilmu-ilmu fiqh ini, perbahasan-perbahasan tentang ilmu fiqh
Rujukannya kepada 4 orang imam yang muktabar. Salah seorangnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Sepatutnya kita orang Islam ni tak payah mikir panjang, tak payah mikir panjang-panjang, berpegang kerana melihatkan kepada kehebatan dan kewibawaan Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan tahu Imam Asy-Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijrah di Gaza. Gaza ni ulama kata Gaza lah, Gaza. Kita panggil Gaza, Palestin. Daripada kecil dibawa dia ke Mekah. Di Mekah daripada kecil mendapat tarbiyah daripada mak dia. 7 tahun dah khatam Al-Quran. 7 tahun. 7 tahun maknanya dia satu dah khatam. Bukan baru ikhra' dah. Tak macam anak-anak kita. Dia satu dah khatam hafalan 30. Ya Allah, 30 tu dah dalam. Ini antara satu tarbiyah kepada anak-anak orang Islam yang Rasulullah pesan dulu kita. Anak-anak ni nak suruh dia berjaya depan mata kita, adibu auladakum ala salasati khifar. Ajar anak kamu, didik anak kamu atas 3 perkara: hubbullah wa rasulah wa tilawatul Quran. Ajar dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan juga sentiasa baca Quran. Didik anak dari kecil tadi dia baca Quran. Berdakwah usaha. Kita akan tengok masa depan di sebelah. Didik anak dengan cintakan Allah, cintakan Rasulullah, dan juga sentiasa membaca Quran. Cinta Allah bawa dia daripada tentang semayang seawal-awal ini. Tak apa, disunatkan, digalakkan. Ulama kata bawa anak-anak kecil datang semayang. Dan banyak pula yang kata ada hadis kata jauhilah masjid kamu daripada kanak-kanak dan orang-orang gila. Ini anak-anak yang boleh mencemarkan masjid. Boleh kecil di atas tikar masjid. Anak-anak yang akan berak mengata, dah tahu anak dia macam tu, tak boleh bawa. Tapi kalau kita dah yakin keadaan anak kita, sama ada dia pakai pamper, sama ada dia ni kita dah tahu dah, takkan kecil mengata dan sebagainya, dia kakak bawa kita, anak-anak macam ni molek kita bawa, biarlah misi sikit banyak tak apa. Ini didikan kita kepada generasi-generasi yang akan datang. Awal dia beri dia, walaupun tak sah sembahyang, beri dia tentang kepentingan sembahyang. Pasal tu tarbiyah Rasulullah. Maknanya muru auladakum bis-salah bis-sab'ah. Suruh anak kamu sembahyang ketika umur 7 tahun. Apa kat mana tarbiyah Rasulullah bermula? Suruh ketika anak kamu umur 7 tahun. 7 tahun ni 7 tahun Hijri. 7 tahun Hijri ini maknanya dia bukan 7 tahun, lepas kali 6 tahun anak kita ni. 6 tahun lebih. Pasti ada tadika. Suruh anak kamu semayang ketika usia 7 tahun. Maknanya tarbiyah Rasulullah nak budak-budak yang umur dia 7 tahun dia dah tak tugas semayang. Soalan ni kita tarbiyah anak kita daripada umur 7 tahun. Suruh. Berapa ramai orang yang dikejut anak dia semayang subuh, dia jam 1, jam 2, jam 3, dia bedak pasal nyanyi dia. Nyanyi kan, tapi dia suruh nyanyi. Suruh itu Imam Nawawi kata wajib. Jangan salah faham. Suruh itu Imam Nawawi kata wajib. Apa hukum suruh anak semayang umur 7 tahun? Wajib. Kata Imam Nawawi. Dia tak semayang tak dosa pun pasal dia mana balik lagi. Wajib semayang ni balik. Tapi suruh itu wajib. Suruh anak kamu semayang. Maknanya kalau anak kita balik lepas asar, kita tanya dia, suruh dia semayang tak? Asal semayang tak? Suruh dia semayang. Lepas tu dia masuk dalam bilik dia tipu. Dia tak dosa, kita pun tak dosa. Tapi tanpa ada sebarang suruhan, tak ada tindakan langsung pada mak ayah, tak ada langsung sifat suruh, maka anak tu pada ketika ini bukan anak, ayah itu dikira ayah yang berdosa. Ini Manawi kata sifat suruh tu wajib. Dan pukullah anak kamu ketika umur dia 10 tahun akan meninggal sembahyang. Bila umur 10 boleh rotang sikit. Rotang dengan rotang yang tak memudaratkan. Pasal rotang ni lah yang kata dulu pasangan Malaysia tu yang dipenjarakan. Rotang ni
Ni dah yang kata komando ni. Yang 50 NGO yang bertukar lumuh hari ni, kapan lagi angkat ke PBB untuk nak supaya diluluskan 15 perkara. Antara 15 perkara tu apa dia tuan-tuan? Dia kata orang Islam tak boleh sentuh anak dia, tak boleh cerita pasal agama, tak boleh langsung bawa cerita-cerita agama Islam pada anak-anak dia sampailah umur dia 18. Lepas umur 18 barulah khabar, adik abang nak Hindu ke, Cina ke, Buddha. Barulah tanya dia, dia kata saya nak Buddha. Okey, bayar. Dia daftar, boleh Buddha. Jangan letak benda pun nama Islam, warga negara Islam dalam IC. Ni yang sedang dirancang, yang orang kata pemangku yang suruh semayang hajat, dia suruh semayang hajat. Kenapa? Kalau dulu ini tak tahu apa jadi kepada nasib. Kalau dah alhamdulillah Malaysia, tapi apa nasib negara-negara Islam yang lain yang di separuh-separuh, yang di bela-bela. Mana orang duduk di Eropah tak ada nak terbiah anak-anak, dia macam dia kata anak dia tinggal semayang, siapa suruh datang? Suruh semayang. Tak boleh. Tak boleh paksa anak perempuan selagi tak umur 18, tak boleh paksa dia pakai tudung, sebab pakai tudung tu berkaitan dengan Islam. Tak boleh paksa dia semayang, tak boleh paksa dia baca Quran. Jangan ada benda pun nak bawa, nak cerita kepada dia. Ini yang orang tu heboh-heboh kata komando ni adalah orang yang sedang usahakan perkara-perkara ni di atas level hak asasi manusia. Dia bawa betul. Dia bawa kami ni bukan nak mempertahankan persamaan, kesamarataan dalam agama ni, tak. Dia kata hak asasi manusia. Tak boleh manusia diperlakukan seperti itu. Dia gitu. Dia main sentimen gitu. Tak boleh. Mana boleh manusia dibasuh-basuh. Jadi apa tindakan kita? Tindakan sebagai orang Islam, kita tak ada arah yang melainkan lebih menumpukan tarbiyah kita kepada anak-anak. Mulai daripada sekarang, patutnya orang Islam dia dah mula bimbang dan dia dah mula rancang. Dia merancang sendiri dia dah mula lebih memberi tumpuan didikan agama kepada anak-anak, supaya esok anak-anak kalau tak mari zaman kita keadaan tu, kalau mari zaman anak-anak dah bersedia untuk dia pun nak mentarbiah anak dia. Jadi tanggungjawab orang Islam hari ini bukan sekadar bermuzaharah, bukan sekadar dia tunjuk perasaan. Lebih daripada tu, bagaimana pandangan dia, tumpuan dia sekarang ni lebih lagi kepada anak-anak generasi dia, keturunan dia. Lebih tarbiyah, didikan agama. Jadi Imam Syafi'i nak cerita umur 7 tahun dah hafal Quran. Umur 10 tahun dia hafal kitab Muwatta Imam Malik. Imam umur 10 tahun mana dah dia hafal. Dia hafal kitab Muwatta Imam Malik. Tuan-tuan tahu kitab Muwatta Imam Malik ni hadis dekat beribu. Lepas tu setiap hadis tu pula bersama dengan sanad-sanad dia. Maknanya Imam Malik ambil daripada siapa, orang tu ambil pada siapa, orang tu ambil pada siapa. An Abu Hurairah an Rasulillah. Semua kena hafal bagi tu. Dia hafal hanya dalam tempoh 9 hari saja. Imam Syafi'i 9 hari dia pinjam kitab Imam Malik. Dalam tempoh 9 hari dia hafal semua. Dia mari ngaji ke Imam Malik tu, dia tak bawa kitab dah, pasal semua dah hafal. Waktu dia mari ngaji dengan Imam Malik di Madinah, umur dia 12 tahun. Tak bawa kitab, dia belajar menerusi hafalan. Imam Syafi'i nak kata kuat tak kuat hafalan dia, kalau dia ngapal, ulama kata dia kena tutup sebelah, ngapal sebelah. Sebab kalau dia buka dua-dua, masuk belaka dua. Allahu Akbar. Bila tengok sedikit Imam Syafi'i, nampak benar semua dia. Kau ingat dia, hebat ni Imam Syafi'i, kita ni ya Allah, teruknya lah. Sampai kena tutup sebelah. Sekali pada otak bercelutik. Pernah sekali dia duduk dalam kelas Imam Malik, bahasa di Madinah, umur dia dalam 12. Imam Malik masa tu baca lebih kurang dalam 12 hadis. 18 hadis kaji dengan sana Imam Malik baca. Semua orang bawa petang yang tetap, pakai cantik. Dia dah mari lambat, duduk belakang sekali, getah tak bawa, petang tak bawa, main keluar dah kelas. Main. Dia ambil idea, dia main cari-cari tangan dia. Habis kelas Imam Malik dia tengok dah dia, budak ni main subuh, dia panggil.
Dia panggil dah mana main. Peng tak bawa, kertas tak bawa, tu main pula. Dia kata saya tak main je. Dah tak main, dia nampak belakang. Tak, saya tak main. Kalau tak main, cuba baca. Berapa dia? Ustaz mengajar dia. Dia baca sebutir-sebutir 18 hadis beserta dengan sanad-sanadnya dalam di hadapan Imam Malik. Terkejut Imam Malik. Dan Imam Malik kata, yang kamu duk colek-colek tangan tu. Dia kata, ya Imam, aku ni mak ayah aku orang susah. Dia ayah dia tak ada dalam mak dia. Mak ni orang susah. Nak beli pen kertas pun tak mampu. Apa yang boleh aku buat? Aku hanya ambil idea aku pun coreng-coreng kat tangan aku bila aku dengar hadis daripadamu. Tak dan twin lagi idea di tapak tangan, aku hafal dah dia tu. Allahu Akbar. Pasal tu saya tak pernah marah kalau orang mari kuliah tak bawa pen kertas. Pasal dia dulu masa ni. Saya nampak dah ni geng-geng macam ni juga. Dia main apa gitu je. Pasal apa? Imam Syafi'i bijak 18 hadis dia baca depan Imam Malik sama. Imam Malik tu kata, wahai Imam, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kamu ni ada masa depan yang cerah. Waktu umur 12 Imam Malik tahu tak boleh. Kamu ni ada masa depan yang cerah. Tinggal lagi dia kata apa? Sesungguhnya aku melihat dalam hatimu ni nur. Kata Imam Malik, aku tengok dalam hatimu ni bercahaya sungguh. Jangan kamu padamkan nur cahaya dalam hatimu itu dengan perbuatan maksiat. Itu sedikit je macam Imam Malik pesan kepada Imam Syafi'i. Mu jaga Malik, jangan buat maksiat. Jangan padamkan nur yang bernyala-nyala dalam hatimu itu dengan maksiat. Pasal itu Imam Syafi'i ini berusaha jauh sungguh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Ta'ala jaga hafalan dia. Waktu umur 15 tahun dia di Iraq, Mekah, Madinah, lepas tu dia ke Iraq. Lepas pada tu dia pergi ke Yaman. Di Iraq dia mengaji dengan guru masyayikh-masyayikh di sana. Salah syekh dia nama Khalid bin Hasan. Khalid bin Hasan ni dia bila dia dah sampai tahap walaupun umur Imam Syafi'i muda lagi 15 tahun, dia kata, wahai Imam Syafi'i, mu sekarang ni dah boleh buat keluar fatwa. Telah diijazahkan dia untuk mengeluarkan fatwa. Maknanya jadi mufti. Tapi bukan jadi mufti rasmi lah, diijazahkan. Tok Guru dah beri keizinan. Zaman tu Iraq ni penuh dengan ulama. Tak mudah dah nak suruh kata nak isytihar kata orang ni dah boleh keluar fatwa. Semua orang boleh mari rujuk dia, tak mudah. Tapi Imam Syafi'i dah dapat level tu seawal usia dia 15 tahun. Mimpi berapa kali yang Rasulullah ludah di dalam mulut. Rasulullah ambil idea, lalukan di atas lidah Imam Syafi'i dalam mimpi. Berapa kali mimpi? Imam Malik dia kata apa? Hadis Rasulullah, dia riwayatkan satu hadis. Hadis itu kata, alimu Quraisyin yamla'u tibaqul ardi ilma. Seorang alim yang berbangsa Quraisy akan penuhlah dunia ini dengan ilmu dia. Kata Imam Malik, hadis ni tuju pada siapa? Aku sangat yakin hadis ni ditujukan kepada Imam Syafi'i. Seorang alim berbangsa Quraisy. Imam Syafi'i dia Quraisy. Keturunan dia, kalau ikut silsilah Imam Syafi'i ni, Syafi'i bukan nama dia. Syafi'i ni nama tok dia. Tok dia yang paling tersohor. Antara tok dia yang paling tersohor tu dalam silsilah nasab dia, satu orang tok dia nama Syafi'. Syafi' ni pasal apa dia ambil jadikan sebagai gelaran dia? Style orang Arab, dia akan tengok keturunan dia yang paling hebat sekali, dia akan lakopkan, dia akan gelarkan dia dengan nama tersebut. Jadi Imam Syafi'i dia lakopkan diri dia dengan nama Syafi'i kerana ambil nama tok dia, salah satu orang tok dia nama Syafi'. Syafi' ini seorang sahabat Nabi SAW. Dia kata, tok aku ada seorang sahabat Rasulullah. Dan keturunan dia bertemu bersambung dengan keturunan Nabi dekat datuk Rasulullah yang bernama Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni tok Rasulullah. Abdul Manaf ni juga adalah datuk kepada Imam Syafi'i. Mana silsilah dia? Maknanya Abdul Talib bukan datuk dia, bukan datuk Imam Syafi'i.
Hashim bukan Datuk Imam Al-Syafi'i. Abdul Manaf ni tak semua kampung itu. Abdul Manaf salah seorang daripada silsilah keturunan Imam Syafi'i. Dia bertemu dengan nasab Rasulullah dekat Abdul Manaf di Imam Syafi'i. Orang macam ni awal umur 5 tahun lah yang kita bertaklid kepada mazhab. Ini kalau orang tak baca biografi Imam Syafi'i, dia tak tahu. Ulama-ulama yang bawah ni pun walaupun hebat masih lagi taklid pada mazhab dia. Kalau kita tengok apa kurun ke dia kata kurun, kalau kita tengok Imam Syafi'i ni kurun kedua, dia kata mujaddid. Ulama kata mujaddid kurun kedua Imam Syafi'i. Ini sebuah pada ulama kita lah, mazhab Imam Syafi'i. Dia kata mujaddid kurun kedua adalah Imam Syafi'i. Kalau kita ambil kurun ketiga, antara anak murid yang bernama masih lagi dijadikan Imam Syafi'i sebagai imam mazhab dia, siapa? Al-Muzani, Al-Buwaiti, Al-Muradi, wa Harmalah, Rafi' Al-Jizi, Syekhul Imam, wa kulluhum tuwfi. Orang tu semua kurun ketiga. Anak murid dia kurun keempat siapa? Suraij, Ghuffal Al-Kabir Al-Syashi, Abu Hamid, anak kepada Abu Hurairah Ibn Qaf. Kurun kelima siapa anak murid dia yang masyhur? Kurun kelima Ishaq Asy-Syairazi, Imam Baihaqi, perawi hadis tu, masuk sebagai imam mazhab Syafi'i pada kurun kelima. Imam Baihaqi, siapa dia ni? Qadi Husain. Ni faqih ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya Indonesia Mutawalli, Syekh Mutawalli, kurun kelima. Kurun keenam Imam Al-Ghazali, mazhab Syafi'i. Asy-Syashi Al-Bughawi, mutafsir, apa ni tafsir Bughawi, Syafi'i mazhab. Kurun yang ketujuh siapa antaranya? Ibnu Daqiq, Imam An-Nawawi, Imam Rafi. Imam Nawawi ni kurun ketujuh. Anak murid, maknanya bukan anak murid, kita panggil orang yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i di kurun yang ketujuh, antaranya Imam An-Nawawi. Siapa Imam An-Nawawi? Imam Nawawi ni penyusun kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis, penyusun kitab Al-Azkar, hadis tentang zikir, penyusun kitab fiqh Minhajul Talibin, penyusun kitab fiqh haji dan umrah Al-Idah, Imam An-Nawawi, penyusun kitab Quran At-Tibyan di Adab di Hamalatul Quran, ni Imam Nawawi. Tak kahwin sampai sudah, sampai umur 45 tahun pada sibuk dengan ilmu. Dia ni pun tanda-tanda hebat dalam bidang hadis, diakui oleh seluruh ulama pada kurun yang ketujuh. Tak bawa mazhab sendiri, ikut apa? Ikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Ghazali, subhanallah, masyhur Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, masih lagi bermazhab Imam Asy-Syafi'i pada kurun yang ke-6. Kurun yang ke-8 Ibnu Raf'ah, Wattaqi, Imam As-Subki, kurun ke-8 tu. Subki, kurun yang ke-8. Siapa mazhab dia? Imam Asy-Syafi'i. Isnawi, Azra'i, Ibnu Malkan, Zarkashi, Imam Az-Zarkashi, Ibnu Naqib, kurun yang ke-8. Kurun yang ke-9 siapa dia ni? Syihab Ibn Ruslan, Sahibul Zubat. Kalau orang mengaji fiqh ada satu zubat, maknanya fiqh yang dia dalam bentuk syair. Orang yang karang dia Ibn Ruslan, mazhab Syafi'i. Kurung yang ke apa dia ni 13 tu yang kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kurung yang ke-10 Ibn Hajar Al-Haytami, Ramli Shahabuddin Ibn Hajar Al-Haytami. Bagi ulama yang sangat hebat. Kurun yang sebelumnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari yang syarah Sahih Al-Bukhari. Semuanya mazhab Imam Syafi'i. Mari kurun kita ni akhir zaman ni orang kata Imam Syafi'i terlepas pandang dia betul. Saya tahu ikut Syafi'i sebab Imam Syafi'i ni manusia juga banyak kesilapan. Nampak? Angkuh ni orang zaman ni. Tak boleh ikut Syafi'i. Dia tahu Imam Syafi'i terlepas pandang. Ini banyak ada kat rumah. Baru-baru ni kecoh. Ada apa benda ni yang kata ada satu ustaz, pasal nampak banyak sangat soalan tanya pak tu. Ya betul ke makmum ni tak payah baca Al-Fatihah dalam sembahyang? Makmum ni tak payah baca Al-Fatihah, yang baca tak imam dia. Makmum ni duduk sektor belakang tu. Posnya tak payah baca Al-Fatihah kalau untuk semayang-semayang yang bersuara kuat, jahriyah, semayang maghrib, isyak, subuh, tak payah untuk makmum.
Ini betul ada hadis. Dia bawa Quran, wa idzal quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan, dengar dan berilah perhatian, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ada imam baca surah, payah dah baca. Ini ada ni, tapi mazhab lain. Mazhab Imam Abu Hanifah, makmum tak payah baca Al-Fatihah. Pergi semayang di India, Pakistan tengok. Tak imam baca inna ataina pun makmum boleh rokok molek. Rupanya makmum tak payah baca Al-Fatihah. Itu mazhab lain, bukan tak ada. Mazhab lain. Imam Syafi'i ambil ayat tadi, dia kata itu suruhan yang bersifat sunat, bukan wajib. Bila orang baca Quran, dengar sunat. Banyak suruhan dalam Al-Quran, tapi semua bukan bawa kepada wajib. Ada bawa kepada wajib dan ada bawa kepada sunat. Saya pernah ditegur waktu jadi imam terawih bahasa di Australia dulu. Satu orang imam masjid, orang Somalia, yang jadi imam terawih masa tu kawan, jadi imam terawih. Jadi lepas dia baca Fatihah, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca tu, mungkin dia terganggu. Habis semayang dia tegur, dia kata, ya Syekh, tak usah baca ada Al-Fatihah tu kan. Saya kata tak boleh, Syafi'i. Tak, Imam Syafi'i terlepas pandang ni dia tu. Imam Syafi'i terlepas pandang. Dia tak saya cerita tadi, diberi kewibawaan dia. Ulama-ulama yang mari sebelumnya tu, yang sebelum kita ni ada ikut dia, tak buat mazhab sendiri pasal dah rasa terlalu sempurna dalam Imam Syafi'i. Orang yang diiktiraf oleh Imam Malik sebagai ulama, alim Quraisy ni dia orang alim. Mari orang zaman ni tak buat yang Imam Syafi'i. Dia bukannya malaikat, tak dosa, dia pun ada dosa, dia pun. Ya Allah. Orang-orang ni dia sebenarnya tak beramal dengan Al-Quran itu sendiri, sebab yang mengiktiraf ulama ini Al-Quran. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Selalu kita pegang ulama, sebab sesungguhnya orang yang paling takut dengan Allah adalah ulama. Kita yakin ulama dalam ijtihadnya, dalam fatwanya tidak berasaskan kepada nafsu, tak. Sebab dia orang yang takut dengan Allah. Kita yakin. Kita yakin dengan sabda Rasulullah, al-ulama warisatul anbiya. Kenapa kita tak pegang? Ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi. Kenapa tak pegang dengan ulama? Sedangkan Rasulullah yang iktiraf kewibawaan ulama. Ulama adalah pewaris aku. Pewaris Anbiya alaihi wassalam. Tak ada Nabi, nak cari siapa? Cari ulama. Yahmilu hadzal ilm, kata Rasulullah dalam satu hadis. Yang akan tanggung ilmu ni, yang akan pegang agama ni adalah di setiap zaman. Setiap zaman, setiap kurun, dia akan tanggung, dia akan bawa ilmu ni untuk menangkis serangan-serangan puak-puak jahiliah. Untuk menangkis pentadwilan oleh golongan-golongan jahiliah. Untuk nak menangkis serangan puak-puak yang melampau. Terus sebutlah hadis tersebut. Siapa dia? Dulu orang-orang yang adil daripada kalangan kamu. Siapa? Iaitu daripada kalangan alim ulama. Masa tu kita berpegang dan bersegoh atas ijtihad fatwa-fatwa ulama yang berwibawa, seperti salah seorang ni adalah Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah lebih kurang itulah sikit sebanyak mukadimah yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Kalau tuan-tuan nak tahu kata ilmu fiqh ni apa, itu lagi ilmu fiqh. Maaf saya Ustaz. Ya. Seperti saya tanya satu Ustaz. Berkenaan dengan tahrah tu, mencuci pakaian Malaysia. Okey. Jadi pakaian yang kita pakai itu maknanya oleh orang tu dia tidak kena najis, apa cuma najis peluh, itu saja yang kena. Najis peluh je lah, mana tak ada najis. Dia basuh pakaian tu sama dalam mesin washing machine tu, dia pusing kan. Dia pusing, lepas itu kalau dah habis sabun tu, dia buka. Dia keluarkan air yang sabun tu, lepas itu dia buka air baik, dia dia cucurkan masuk dalam washing machine sebalik. Lepas itu dah kering dia keluarkan air tu balik, baru dia masuk dengan kering, pusing atau kering. Macam mana keadaan tu, lepas itu dia jemur. Okey, kalau pakaian yang tak bernajis macam tadi, yang tuan tanya ni, pakaian yang tak bernajis, maknanya pakaian yang hanya kotor, berpeluh, berdaki, yang ni tak wajib langsung untuk adanya proses-proses bilasan, tak wajib pun.
Pakaian yang kita kata wajib untuk dibilah ni, yang kata cucu air lalu tu, hanya pakaian yang bernajis. Maknanya kalau kita basuh baju dalam satu tempat, tak, yang hanya baju dalam tu hanya baju-baju yang kotor saja, bukan bernajis. Yang kotor saja. Yang kotor tak dilah, peluh ke, bau ke, yang kotor saja, bukan bernajis. Kita basuh sekali setepak. Yang ni tak perlu pun, tak wajib pun untuk dilalukan dengan proses cuci air lalu. Tak wajib. Maknanya cukup. Kalau baju kita basuh tu memang betul-betul baju yang tak bernajis, tak boleh harus kita basuh pakai mesin basuh auto, tak dah. Basuh je. Tu. Kalau kita yakin kata mesin basuh kita tu suci, tak ada benda bukan, ataupun kita bilang dulu mesin basuh kita tu bahagian luar dia, kita yakin dah kita tak basuh dah baju-baju yang bernajis di situ, memang tak ada masalah. Ini kita cerita ni penjelasan untuk pakaian yang bernajis. Ada lagi soalan? Ya. Kalau campur baju kita dengan orang Islam, campur baju dengan orang Islam. Okey. Dalam fiqh, selagi benda itu tak bawa kepada yakin, pakaian yang bukan Islam biasanya dari segi ghalib, dari segi pandangan kita kata akan bernajis. Tak. Akan bernajis. Tetapi selagi mana tak bawa kepada yakin, dalam fiqh ni dia beramal dengan hukum yang zahir. Maknanya mungkin saya kata kalau dari segi sudut bilah lah. Bilah pasal keghaliban kita kata pakaian orang kafir ni biasanya akan tertanggung dengan najis. Tinggal lagi takut najis murandazah. Itu cerita je kalau panjang ni, takut najis murandazah. Adakah kita siapa bila pakaian kita akan dobi contohnya? Memang macam dobi campur. Dalam Islam khususnya fiqh, dia akan bahas dari segi zahir sahaja. Zahir maknanya selagi benda tak nampak di mata. Tak nampak di mata, kata Cina tu baru tak jadi sembelih khinzir depan mata kita hari ni. Ada ngecik-ngecik darah, buat dia pun sumbak dalam mesin dauri, kita pun sumbak dalam mesin dauri. Itu je lah. Selagi mana tak nampak di mata kita. Ya, memang tahu dah pakaian Cina, tapi tak nampak ni mungkin Cina tak makan khinzir. Kita senang juga. Jadi Cina tak makan benda gini. Pada ketika ni mungkin kalau langkah ihtiyat ihtiyat ni berjaga-jaga mengadai 3 bilah di baju tu. Tak perlu untuk adakan samak selagi mana tak yakin. Sama juga dalam bab lain. Bab kita beli rumah Cina, kita tak yakin kata dia duk main anjing dalam tu ada pasal kita beli kereta Cina. Orang kata ni Cina pakai. Cina pakai, jadi wajib tak kita siapa nak kena samak. Selagi kita tak yakin, tak payah kita samak belaka dah. Tak yakin kata dia ke tak Cina ni buat masuk anjing ni mutah lah tu anjing tu Cina tu. Tak yakin. Yang tahu ni kereta Cina. Selagi tu kalau dia sudut fiqh tak wajib untuk nak cara sampai tahap tu, bahkan tak wajib untuk bertanya. Tak wajib pula pergi susah-susah ke diri kita tanya. Itu tak anjing kecil yang itu dalam, tak perlu susah-susah ke diri nak tanya. Sama juga dalam bab semayang. Bab semayang untuk imam, kita singgah mana-mana masjid, kita berhenti, kita di makmum. Tak. Bukan semua ke imam bacaan Fatihah dia betul. Kita singgah kalau kita semayang di surah kita tahu lah kata ni imam surah kita bagus bacaan dia. Bila kita berhenti mana-mana masjid, tak nampak tak imam tu Allah, nampak macam tak berapa nak sah semayang tak imam ni. Nampak dia main pekak tak berapa nak betul, pakai t-shirt, pakai sendiri dia tak imam. Nampak macam dia kedok dia ni. Jadi sah tak semayang kita. Dalam keadaan kita tengok nampak kita, tapi tak tahu bacaan Fatihah ni mana. Hukum semayang kita sah, walau hakikatnya Fatihah imam tu tak betul. Bahkan tak wajib pula lagi susah nak ditanya pula, imam cuba baca Fatihah sikit nak dengar. Jangan marah orang situ. Tak wajib pula nak ditanya, nak kena detail. Cuba baca tak ya. Al-Zahir nampak macam sah. Al-Zahir nampak okey. Jadi dalam fiqh lah, fiqh ni dia lebih beramal dengan sesuatu benda yang yakin dan yuzalu bisyak. Takkan hilang yakin itu dengan syak. Syak persangkaan kita. Kita tak ada kita kalau detail jadi payah. Kalau detail, kita ada setengah orang dia semayang, dia tak pakai ni mak sakok ni, setengah daripada guru pondok pasal sangat teriti dalam bidang fiqh. Mak ni kita ni dia nak mak hak macam gini, hak tak ada sentuhan dalam semayang.
mak yang tak di pondok-pondok. Pasal apa? Dia kata mak ni wayar dia sambung PA system dalam tu, PA system tu penuh tak cicok dia. Ada kena kaitan sekali. Sungguh tu. Sebab dia kata, jadilah yang mak ni walaupun suci, jadi kita sedang menanggung najis, iaitu sesuatu benda yang bersambung dengan najis. Seolah-olah kalau ibarat kita lama dulu, kita beli anjing, orang mari masjid kita letak anjing kita luar. Jadi nak tambah mana? Payah-payah ikat tali kat kaki anjing, lepas tu ikat tali kaki kita dalam. Takut anjing lagi. Jadi apa hukum? Tali hal dekat hukumnya najis, menanggung najis dia. Pasal apa? Tali yang bersambung. Jadi banyak ulama tak akal. Tapi kalau kita perhalu ni berat dah. Sampai ke apa saung atas masjid atas tak boleh basuh kau. Pasal apa? Tak apa, tengok suci dah, Oh ada wayar, cari-cari wayar. Oh ada tak cicok atas ni, tak buruk. Habis tak sah payah bawah ni. Berat kalau gitu. Jadi orang kata ambil Al-Zahir, nampak sini okey, tak usah gagah lagi panjat atas tu. Kenapa suci je? Burung pun tahu dah kata tak berak situ. Tak usah gagah lagi panjat apa. Ambil Al-Zahir nampak okey, suci okey boleh dah. Dalam dia. Tak ada kita dalam fiqh. Itu fiqh. Dia lebih beramal. Lepas tu atas pada fiqh warak. Itu lain pula. Macam tadilah yang kita bahas saat fiqh, boleh gini, boleh gini, boleh gini. Dari segi boleh. Fiqh semayang tutup pusat sikit, tutup berlutut sikit. Okey dah, maknanya boleh semayang pakai luar pendek. Semayang pakai luar pendek, atas sikit pada pusat, bawah sikit pada lutut. Clear, tak payah pakai baju, benda tak payah pakai. Sah. Tapi dari segi adab, warang, adab kita dengan Allah, kita tak makan gitu. Dari segi sah, kalau nak kata sah, memang boleh sah lah. Aurat lelaki antara pusat dan lutut, sah. Dari segi sah, tapi adab kita dengan Allah. Nak pergi jumpa raja dunia pun kita pakai bukan main lawa. Ini raja bagi segala raja pakai nak sini dia. Itu dia. Pakai biasa je. Nak raja segala raja lagi dah kita akan menampilkan pakaian yang terbaik. Pasal ni raja bagi segala raja. Jadi itu dari segi fiqh, atas pada dia warak. Warak ni perlu nak kemahkan ibadat. Sah ambil wuduk, sah dah. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, sah. Tapi dah kita nak isbahul wuduk, sempurnakan. Man tawadda'a fa ahsana wudhu. Nak ambil barang siapa yang ambil wuduk kemudian mempercantikkan wuduk. Mempercantikkan tu kita nak. Ada ambil molek 3 kali, ngomong, baru semayang kita akan jadi sempurna bila wuduk itu sempurna. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid-din. Allahumma faqqihna fid-din. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilman